Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kami akan membentangkan projek gamifikasi, iaitu pengaplikasian gamifikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Nama ahli kumpulan kami adalah Grace Teo, Anissa Naziha, Faizah dan saya sendiri Faizah binti kumpulan. Kami adalah pelajar diploma pendidikan lepasan ijazah daripada Seksyen 1. Baiklah. Pada bahagian pengenalan, seiring perkembangan teknologi dan perubahan dari satu generasi ke generasi seterusnya, perkembangan sistem pendidikan juga turut mengalami perubahan mengikut kesesuaian dan keperluan semasa. Beberapa tahun kebelakangan ini, antara teknik baru diketengahkan dan sering mendapat tumpuan dalam dunia pendidikan adalah pengintegrasian gamifikasi. Muhammad Hanafiah Majid dan Teh 2019. Kaedah gamifikasi digunakan sebagai satu pendekatan pendidikan untuk memberikan motivasi kepada pelajar serta fokus terhadap pembelajaran dengan menggunakan unsur permainan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Gamifikasi iaitu istilah yang berasal daripada bahasa Inggeris iaitu gamification, merupakan satu konsep bermain bukan permainan. Menurut Ditading pada tahun 2011, gamifikasi didefinisikan sebagai penggunaan permainan yang mempunyai unsur-unsur reka bentuk dalam konteks bukan permainan. Manakala bagi konsep gamifikasi dalam pendidikan, suatu strategi pendidikan yang dapat mempengaruhi perkembangan kemahiran pembelajaran pelajar dalam meningkatkan motivasi, penglibatan serta sekaligus meningkatkan tahap pencapaian pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran atau kini lebih sinonim dengan pembelajaran dan pemudahcaraan. Latar belakang dan permasalahan kajian. Selaras dengan dasar pendidikan kebangsaan yang termaktub dalam Akta Pendidikan 1996, Bahasa Melayu merupakan mata pelajaran teras di semua sekolah di Malaysia dan wajib diambil oleh semua pelajar tidak kira peringkat sekolah menengah atau sekolah rendah. Bahasa Melayu berperanan sebagai bahasa kebangsaan yang menjadi medium perpaduan rakyat di Malaysia. Kurikulum Bahasa Melayu di sekolah menengah juga adalah untuk memenuhi hasrat falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu melahirkan insan jeri, iaitu seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Kurikulum Bahasa Melayu juga menyediakan pelajar yang dapat menguasai kecekapan berbahasa dan berkomunikasi dengan menggunakan peraturan tata bahasa yang tepat dan betul bagi memenuhi keperluan diri dalam urusan harian pendidikan dan pekerjaan. Namun, penguasaan tata bahasa pada hari ini juga menjadi salah satu kekangan dalam pembelajaran bahasa Melayu. Tata bahasa penting dalam pembelajaran bahasa Melayu kerana ia merupakan unsur asas bahasa yang mendasari setiap kemahiran bahasa yang dipupuk, iaitu kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Kesalahan tata bahasa dalam kalangan pelajar juga telah membuktikan bahawa penguasaan tata bahasa pelajar yang kurang memuaskan. Menurut T 2003, dalam kajian Abdul Hafiz dan Zamri 2018, 84.8% pelajar tidak berminat dan malas untuk belajar bahasa Melayu disebabkan oleh penggunaan strategi yang tidak berkesan. Oleh yang demikian,
Pendekatan konsep gamifikasi dalam pengajaran dan pembelajaran adalah diperlukan untuk meningkatkan kemahiran teknikal yang diperlukan oleh pelajar dalam memenuhi kehendak falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, baiklah, seterusnya adalah objektif. Antara objektif projek gamifikasi ini adalah untuk mengenal pasti isu dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran dengan melaksanakan tugasan kumpulan projek gamifikasi. Yang kedua adalah untuk memahami dan mengaplikasikan konsep gamifikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Yang ketiga, untuk mengenal pasti dan mengintegrasikan elemen-elemen permainan yang digunakan dalam projek gamifikasi, dan yang keempat adalah untuk mencadangkan penilaian keberkesanan projek gamifikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Okey, seterusnya saya beralih kepada kawan saya iaitu Grace Teo. Okey, terima kasih Saudari Faiza. Seterusnya saya akan membentang mengenai strategi gamifikasi untuk menyelesaikan masalah penguasaan tata bahasa dalam bahasa Melayu. Okey. Sejajar dengan masalah yang dinyatakan oleh Saudari Faiza sebentar tadi, para guru bahasa perlu bijak mengatur strategi yang sesuai untuk merancang aktiviti dalam pembelajaran dan pengajaran bahasa agar dapat menarik minat pelajar. Salah satu strategi yang boleh membantu menyelesaikan masalah tersebut adalah kaedah yang berpusatkan pelajar dengan menggunakan gamifikasi. Salah satu aplikasi gamifikasi yang boleh digunakan ialah aplikasi Quizizz. Quizizz merupakan satu laman web yang dapat membantu guru untuk melakukan penilaian formatif dengan memberi kuis kepada pelajar bermula dari pelbagai peringkat umur. Aplikasi ini direka khas sebagai sebuah aplikasi pendidikan yang menggunakan konsep gamifikasi. Quizizz mempunyai ciri-ciri seperti permukaan yang menarik, kepelbagaian warna, penggunaan imej avatar dan muzik untuk mencipta pengalaman yang serupa dengan aplikasi komputer yang sebenarnya. Aplikasi ini juga menyediakan jawapan bagi setiap soalan dan pelajar boleh merujuk semula jawapan mereka di penghujung sesi permainan. Selain itu, Quizizz juga menyediakan pelbagai kemudahan untuk guru seperti reka soalan dalam pelbagai format termasuk soalan berbentuk betul atau salah, yang kedua soalan objektif, yang ketiga open-ended question, dan sebagainya. Kajian juga menyatakan bahawa dengan adanya aplikasi ini bukan sahaja membantu guru dari segi pengajaran, malah dapat memudahkan guru untuk mengesan penglibatan pelajar dalam kelas tersebut. Kerana setiap pelajar yang mengakses Quizizz adalah diberikan kod permainan tertentu oleh guru. Setiap kali mereka ingin mengakses Quizizz, avatar dan nama pelajar akan terpapar. Oleh itu, guru juga dapat mengesan bilangan pelajar yang melibatkan diri dalam Quizizz yang disediakan. Di samping itu juga, kajian lepas juga mendapati bahawa aplikasi Quizizz juga dapat meningkatkan daya pembelajaran pelajar serta meningkatkan perhatian pelajar semasa PDP. Selain itu juga dapat mengurangkan kebimbangan dan menunjukkan kesan yang positif dalam penglibatan pelajar dalam bilik darjah. Seterusnya, mari kita lihat prosedur Quizizz. Untuk menyediakan permainan pembelajaran, seorang guru, iaitu kita, boleh mendaftar dan membuat satu akaun Quizizz seperti di pautan inilah, http://quizizz.com. Quizizz akan memberi pilihan dengan kita untuk pilih status penggunaan kita.
sama ada kita boleh pilih sama ada kita seorang guru ataupun kita menggunakan quizzes ni untuk kerja. Kita perlu merancang dan menyediakan permainan pembelajaran dalam bentuk kuis. Selepas pendaftaran, guru boleh mengunjungi ke laman web quizzes iaitu dengan klik login, guru boleh segera menggunakan quizzes dengan cara yang mudah. Kerana quizzes juga memberi langkah-langkah yang mudah yang memudahkan guru untuk menggunakannya. Okay. Di sini kamu boleh nampak selepas kita mendaftar quizzes, dia akan menghantarkan email kepada kita. Dan seterusnya, pelajar juga boleh terus main tanpa membuat pendaftaran account quizzes lah. Mereka hanya perlu menekan URL quizzes atau quizzes dalam mana-mana pengimbasan web seperti Google, Yahoo, dan Internet Explorer dan sebagainya. Namun begitu, pelajar yang mempunyai akaun di quizzes berpeluang mengakses pelbagai jenis permainan di quizzes pada sesi bukan bersemuka. Dengan ini, pelajar berpeluang meneroka pelbagai jenis soalan untuk memertabatkan lagi penguasaan kemahiran dari segi pembacaan, berfikir dan sebagainya. Seterusnya, ini adalah salah satu set soalan yang dibuat oleh kumpulan kami. Di sini kita boleh lihat bahawa quizzes juga sangat memudahkan para guru, di mana quizzes juga menyediakan pelbagai kemudahan seperti kamu boleh nampak di sini, multiple choice, checkbox, fill in box, poll, open-ended question, dan terbaru quizzes juga menyediakan slide untuk guru. Dan ia sangat memudahkan penggunaan quizzes ini. Dan seterusnya, Dan seterusnya kamu boleh nampak di sini. Dalam kumpulan kami telah memilih cara untuk membina soalan iaitu dengan menggunakan cara multiple choice. Okay, di sini kamu boleh nampak. Yang ini cara dia. Yang pertama sekali iaitu guru perlu memasukkan soalan dan jawapan yang betul dalam quizzes. Yang gambar yang kedua ini kamu boleh nampak setelah guru memasukkan semua soalan dan juga jawapan. Yang ketiga di sini adalah selepas selesai membuat semua soalan, dia akan keluar beginilah. Dia akan memberi pilihan kepada guru sama ada mau memulakan permainan ini secara live iaitu siaran langsung ataupun assign homework. Okay. So apabila yang dalam tugasan kami ini, kami telah buat cara iaitu dengan menggunakan assign homework. Di mana kamu boleh nampak berdasarkan gambar di sini, guru boleh boleh menentukan tarikh akhir penghantaran latihan kuis yang kami bagi. Okay, di sini. Kamu nampak di sini kan deadline. Guru boleh set sendiri deadline dia. Okay. Dan seterusnya ini ialah pautan dan kod permainan di mana guru juga boleh menghantar kod permainan ataupun pautan kepada pelajar untuk mengakses permainan tersebut ataupun latihan kuis yang disediakan oleh guru. Okay. Dan seterusnya saya akan berbincang dengan kamu semua mengenai elemen-elemen permainan dalam quizzes. Yang pertama adalah sistem mata iaitu point. Elemen ini digunakan untuk mengumpul mata setiap pemain apabila mereka berjaya melepasi tahap permainan yang disediakan. Antara sistem mata yang digunakan dalam aplikasi quizzes adalah berbentuk earn and burn. Earn adalah membolehkan pelajar untuk mengumpul mata apabila mereka berjaya menghabiskan soalan yang disediakan. Dan burn akan mengurangkan mata pengumpulan apabila pelajar salah menjawab soalan kuis tersebut. Dan seterusnya ialah rencana pencapaian iaitu batch.
Elemen ini adalah berbentuk satu maklum balas dan bukti pencapaian pemain. Ia juga merupakan pencapaian achievement dalam quizzes yang mempunyai pelbagai jenis badges yang boleh digunakan oleh pelajar, tetapi pelajar perlu bijak menggunakannya. Badges ini juga sangat berharga untuk para pemain. Antara badges yang boleh didapatkan dalam quizzes, yang pertama adalah eraser, digunakan untuk menghapuskan satu pilihan yang salah dipilih oleh pemain. Yang kedua adalah double jeopardy. Pemain berhak mendapat 2 kali ganda mata, tetapi apabila pemain salah memilih jawapan, ia akan membebankan pemain tersebut. Badge akan digunakan kepada pemain apabila mereka berjaya menyelesaikan beberapa cabaran yang menjadi kriteria dari badge tersebut. Dan yang ketiga adalah tahap perkembangan. Elemen ini merupakan peringkat menguji kemahiran dan pengetahuan berdasarkan skala penguasaan pemain, di mana kamu boleh rujuk di lampiran D. Terdapat 2 set soalan yang disediakan oleh kami kepada pelajar. Tahap perkembangan yang dapat dilihat dan dinilai dengan membandingkan antara keseluruhan peratus ketepatan, yaitu accuracy percentage. Pelajar yang menjawab set soalan A adalah 99%, manakala set soalan B adalah 98%. Hal ini menjelaskan bahawa set soalan B mempunyai tahap perkembangan yang lebih susah berbanding set soalan A. Tahap perkembangan ini dipaparkan dalam bentuk ikon peratus. Dan seterusnya adalah leaderboard. Elemen ini dibuat untuk lihat perbandingan antara pemain yang menyertai quizzes. Senarai nama pelajar akan dipaparkan di senarai pemain mengikut dengan skor dan kedudukan pemain. Elemen ini membolehkan guru untuk menilai pelajar dari pelbagai aspek seperti kefahaman pelajar dalam soalan diberi, kemahiran membaca dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah cabaran, challenges. Elemen cabaran juga merupakan elemen penting dalam suatu permainan tersebut kerana tanpa elemen cabaran, para pemain akan rasa permainan tersebut kurang menarik dan bosan. Di samping itu, reka bentuk suatu permainan tersebut perlu bersesuaian dengan tahap kesukaran, cabaran dan tahap kemahiran pemain. Kerana cara main boleh menentukan genre sesebuah permainan tersebut. Kebaikan elemen cabaran jika boleh diaplikasikan dalam pembelajaran tradisional amatlah membantu dalam pembelajaran dalam kelas tersebut. Pelajar bukan sahaja akan tidak rasa bosan, malah mereka akan ternanti-nanti akan apakah permainan yang guru akan memberi kepada mereka. Tahap cabaran yang dilalui oleh pelajar adalah had masa disediakan dalam setiap soalan. Untuk set soalan A, pelajar diberi had masa selama 30 saat untuk menjawab setiap soalan. Manakala soalan set B adalah 60 saat untuk menjawab setiap soalan. Set soalan yang diberikan oleh pelajar mempunyai tahap kesukaran yang berbeza. Elemen ini untuk melihat sama ada pelajar mampu melepas halangan dan kesukaran yang ditetapkan oleh guru. Okey, terima kasih. Setakat itu saja saya punya pembentangan. Saya akan pembentangan ini akan beralih kepada saudara Anissa. Okey, terima kasih saudara Grace. Seterusnya saya akan menyambung pembentangan mengenai impak projek quizzes ini kepada pendidikan. Penggunaan quizzes boleh meningkatkan motivasi. Motivasi didefinisikan sebagai proses psikologi yang melibatkan arah, semangat dan kegigihan tingkah laku. Motivasi ini terbagi kepada 2, iaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik bagi kepada dua iaitu individual dan interpersonal. Motivasi intrinsik ini ialah satu tindakan
yang melakukan sesuatu tanpa ganjaran luaran yang jelas. Contohnya, pelajar melakukan perkara itu untuk mendatangkan kegembiraan dan menarik, bukan kerana adanya insentif atau tekanan dari luar untuk melakukannya. Antara ciri-ciri individu ialah cabaran. Pelajar lebih bermotivasi ketika mereka mengejar tujuan dengan makna peribadi. Ketika mencapai tujuan itu mungkin, tetapi semestinya tidak pasti. Seterusnya ialah perasaan ingin tahu. Motivasi dalaman meningkat apabila sesuatu di persekitaran fizikal menarik perhatian individu yang akan menyebabkan rasa ingin tahu. Seterusnya ialah pengawalan. Orang mahu kawalan terhadap diri mereka sendiri dan persekitarannya dan ingin menentukan apa yang mereka kejar. Yang seterusnya ialah fantasi. Ia didorong oleh emosi pelajar itu sendiri. Yang seterusnya ialah interpersonal. Ciri-cirinya ialah kerjasama. Motivasi intrinsik dapat ditingkatkan dalam situasi di mana pelajar dapat menolong antara orang lain. Yang seterusnya ialah pertandingan. Pertandingan ini lebih kepuasan diri seorang pelajar. Yang seterusnya ialah pengiktirafan. Apabila selesai melakukan tugasan, pelajar mengetahui di peringkat mana tahap pengetahuannya, lantas diberikan pengiktirafan menerusi ranking oleh guru. Pelajar menikmati pencapaian yang diiktiraf orang lain yang secara tidak langsung akan meningkatkan motivasi dalaman. Manakala motivasi intrinsik pula ialah motivasi yang datang dari dorongan luar. Contohnya, mendapat ganjaran daripada guru. Antara ciri utama motivasi intrinsik ini ialah motivasi bukan wujud daripada semula jadi, motivasi tidak diwarisi, motivasi tidak diwujudkan oleh psikologi dan juga fisiologi, masih bercenderungan ke arah pencapaian matlamat. Aras motivasi adalah berbeza dari seorang individu kepada individu yang lain. Semakin kuat keinginan seseorang untuk mencapai, makin tinggilah motivasinya. Seterusnya ialah untuk cadangan menilai keberkesanan dan impak projek gamifikasi. Oleh itu, penggunaan kuizis ini dapat meningkatkan aspek motivasi. Kuizis hal ini kerana berdasarkan projek gamifikasi menggunakan platform kuizis ini, nama pelajar yang betul dan cepat akan dipamerkan di leaderboard sebagai bukti perlibatan dan pencapaian pelajar. Oleh itu, motivasi pelajar dapat dilihat menerusi perlibatan dan pencapaian pelajar yang telah berlumba-lumba bersaing dengan rakan-rakan yang lain untuk berada di tempat teratas. Oleh itu, pelajar akan berusaha mengekalkan kedudukan mereka dan akan berusaha mencapai markah yang paling tinggi. Selain itu, penggunaan kuizis ini boleh meningkatkan fokus dan konsentrasi pelajar. Pendidikan mestilah dilakukan dengan pelbagai kaedah agar boleh mengekalkan fokus setiap pelajar untuk terus kekal dalam sesi pembelajaran. Oleh itu, guru perlulah menggunakan kepelbagaian teknik pengajaran dan pembelajaran agar boleh meningkatkan fokus pelajar. Menurut James, fokus adalah terhad kerana manusia hanya mampu fokus kepada satu perkara sahaja. Oleh itu, untuk meningkatkan fokus pelajar, salah satunya ialah menggunakan e-pembelajaran. Salah satu platform e-pembelajaran yang boleh digunakan ialah menggunakan kuizis. Menurut
Leonisa Ngalam Saripurba menyatakan bahawa penggunaan kuisis ini mampu meningkatkan konsentrasi pelajar dalam mata pelajaran kimia. Selain itu, penggunaan platform kuisis ini akan menarik minat pelajar untuk terus kekal dan fokus di dalam kelas. Penggunaan warna serta muzik yang menarik lebih membuatkan kuisis ini menarik perhatian pelajar dan akan membuatkan pelajar bersemangat dan berkobar-kobar untuk menyelesaikan kuis yang akan diberikan, meningkatkan konsentrasi pelajar dalam sesi pembelajaran. Okey. Saya akan serahkan kepada saudara Faiza untuk melakukan penutupan. Okey, baiklah. Terima kasih. Terima kasih Anissa. Seterusnya, saya akan teruskan dengan kesimpulan. Sebagai kesimpulan, secara keseluruhannya, konsep gamifikasi dalam pendidikan sememangnya dapat memberikan kesan positif dalam meningkatkan hasil pengajaran dan pembelajaran, terutamanya dari segi motivasi pelajar, penglibatan dan pencapaian serta pengetahuan dan pengalaman pelajar terhadap suatu bidang ilmu tersebut. Projek gamifikasi yang dijalankan dan dilaksanakan secara digital ini juga dapat mencerminkan proses pengajaran dan pembelajaran bagi pembelajaran abad ke-21 untuk melahirkan generasi yang mempunyai kemahiran yang tinggi dalam pelbagai bidang, khususnya kemahiran abad ke-21 iaitu kemahiran berfikir aras tinggi dalam menyelesaikan suatu masalah secara kritis dan kreatif, serta kemahiran teknologi, maklumat dan komunikasi. Secara tidak langsung, pengintegrasian konsep gamifikasi dalam pengajaran dan pembelajaran dapat meningkatkan motivasi pelajar dan seterusnya penglibatan pelajar sepanjang proses pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC. Hal ini juga sekaligus dapat meningkatkan kualiti pendidikan menerusi pemerolehan ilmu, pengetahuan dan pengalaman pelajar. Okey, baiklah. Seterusnya saya akan bentangkan tentang lampiran. Pada lampiran A menunjukkan kuis 1 iaitu set soalan A dalam aplikasi kuis yang telah kami gunakan. Ini adalah merupakan pautan bagi set soalan tersebut, di mana ianya mengandungi 15 soalan. Seperti yang kita lihat di sini, ini adalah contoh-contoh soalan yang terdapat dalam kuis 1, iaitu kuis 1 set soalan A. Dan ini merupakan bagi lampiran B yang menunjukkan kuis 2 iaitu set soalan B dalam aplikasi kuis. Dan ini adalah pautan, saya sertakan pautan untuk kuis 2 iaitu set soalan B dalam aplikasi Quizizz. Pada kuis ini yang mengandungi 10 set soalan berkaitan dengan peribahasa. Seterusnya, lampiran C adalah hasil keputusan penglibatan dan pencapaian pelajar dalam kuis 1 dan kuis 2. Pada kuis 1, laporan keputusan kuis 1, Quizizz latihan kata majmuk, 99% ketepatan peserta menjawab bagi 15 soalan, hampir 100%, dan seterusnya ada laporan keputusan kuis 2 di mana ianya agak rendah berbanding ianya adalah kurang berbanding set soalan A dalam kuis 1 sebanyak 98%. Dan ini adalah merupakan bagi lampiran D
ia menunjukkan elemen gamifikasi yang digunakan dalam projek gamifikasi, iaitu cabaran dan tahap pengembangan, papan pendahulu, dan seterusnya sistem mata, lencana dan juga lencana. Okey, baiklah. Setakat ini itu sahaja pembentangan kami pada hari ini. Sekian dan terima kasih.